Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pengenalan Murji'ah. Mazhab Murji'ah adalah mazhab Islam yang muncul dari golongan yang tak sefahaman dengan Khawarij. Ini tercermin daripada ajarannya yang bertolak belakang atau bercanggah dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri adalah penangguhan hukuman atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi, mereka tidak mengkafirkan seseorang Muslim yang berdosa besar disebabkan yang berhak menjatuhkan hukuman seseorang pelaku dosa besar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang Muslim itu sekalipun melakukan dosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai Muslim dan mempunyai harapan untuk bertaubat dan menebus dosa mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Wahyu dari kelas DPH 2B. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isi dan huraian Murji'ah. Al-Murji'ah menurut Al-Mu'jam Al-Wasit adalah berasal daripada kata nama Al-Irji'ah. Ia mempunyai dua pengertian iaitu menangguhkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qalu arji wa akhuhu wa arsil fil madaini hasyirina. Maksudnya, mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuslah ke bandar-bandar di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir. Surah Al-A'raf ayat 111. Yang kedua ialah pengharapan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Murji'ah. Ia dinamakan Murji'ah kerana golongan ini sengaja melewatkan kerja dari niat dan qasad. Selain itu, puak ini sengaja menangguhkan hukuman ke atas orang-orang yang melakukan dosa hingga ke hari akhirat. Dan akhir sekali, puak ini juga memberi harapan syurga kepada orang-orang yang beriman walaupun banyak melakukan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan latar belakang Murji'ah. Asal kata Murji'ah adalah dari kata irja' yang artinya menangguhkan, mengakhirkan dan memberi pengharapan. Kaum Murji'ah ini memiliki ciri khas, iaitu dimasukkannya ikrar sebagai bahagian yang sangat penting dalam iman. Di samping tasdik, yakni makrifah, kaum Murji'ah pada awalnya muncul kerana persoalan politik, iaitu persoalan khalifah yang di mana membawa perpecahan dan kekacauan di kalangan umat Islam. Pada saat itu, situasi yang sangat mencengkam kerana masalah tahkim yang melibatkan Ali bin Abu Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amru bin Ash dan Abu Musa al-Ash'ari. Pada dasarnya, kaum Murji'ah merupakan golongan yang tidak mahu turut campur dalam pertentangan yang terjadi di antara mereka dan mengambil sikap menyerahkan semua pertentangan atau masalah yang terjadi antara mereka berempat kepada Tuhan. Ada yang mengatakan bahawa latar belakang munculnya Murji'ah adalah dengan adanya pendapat yang menyalahkan bahawa Ummul Mukminin, iaitu Siti Aisyah dan kawan-kawan yang telah menyebabkan terjadinya
peperangan Jamal. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tokoh aliran. Tokoh utama bagi aliran Murji'ah ialah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat bin Salman dan Dira bin Umar. Dalam perkembangan aliran ini telah terjadinya perpecahan iaitu kepada dua kelompok, iaitu kelompok moderat dan kelompok ekstrem. Kelompok moderat telah dipimpin oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Penganut bagi kelompok moderat percaya bahawa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan dan tidaklah kafir kerana iman dan kafir terletak pada hati. Bagi kelompok ekstrem pula dipimpin oleh Jaham bin Sofwan. Kelompok ini berpendapat bahawa orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan. Seterusnya ialah fahaman aliran. Sejarah ringkas aliran Murji'ah. Pemikiran Irji'ah dan aliran Murji'ah bermula setelah suasana ketidakstabilan politik yang berlaku selepas pembunuhan Sayyidina Uthman. Ini dieksploitasi untuk diperbahas dan ditafsir menurut fahaman masing-masing. Apa yang dibincangkan oleh golongan yang datang selepas zaman sahabat adalah hukum golongan para sahabat yang terlibat dalam peperangan tersebut yang dipandang secara asas telah melakukan dosa besar. Isu ini akhirnya telah berubah menjadi satu fahaman akibat melibatkan kedudukan pelaku dosa besar. Dalam hal ini, Murji'ah mengatakan bahawa pelaku dosa besar tetap dianggap beriman dengan iman yang sempurna manakala dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada diampuni ataupun tidak. Kemudian, ia diikuti pula oleh golongan yang kebetulan pulang dari medan perang dan memasuki Madinah setelah terbunuhnya Sayyidina Uthman. Inilah sebagaimana pandangan Syekh Muhammad Abu Zahra. Golongan inilah yang digelar sebagai kelompok yang ragu-ragu, syukka oleh Ibnu As-Sakir. Kata Ibnu As-Sakir, dan adapun Murji'ah, mereka adalah golongan yang ragu-ragu. Mereka sebelumnya berada dalam peperangan. Ketika mereka kembali ke Madinah selepas pembunuhan Sayyidina Uthman, kesetiaan mereka sama dengan orang ramai. Pendirian mereka satu, tiada pada mereka sebarang perselisihan. Lalu mereka berkata, kami tinggalkan kamu ketika itu, pendirian kamu satu. Tiada perselisihan dalam kalangan kamu, dan bila kami pulang, kamu berselisih pendapat. Sebahagian kamu mengatakan Uthman dibunuh dalam keadaan zalim dan Uthman serta para sahabatnya lebih berhak mendapat keadilan. Sebahagian kamu pula mengatakan Ali lebih berhak terhadap kebenaran dan para sahabatnya adalah diyakini. Bagi kami hanya satu kebenaran, maka kami tidak berlepas diri daripada kedua-duanya. Kami tidak melaknat kedua-duanya, kami tidak bersaksi atas kedua-duanya, dan kami menyerahkan urusan kedua-duanya kepada Allah sehingga Allah sahaja yang akan mengadili kedua-duanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan jumhur ulama' fiqh menyatakan irja' dari sudut istilah diambil makna dari sudut bahasa, iaitu pengakhiran atau penangguhan. Sufyan As-Sawri rahimahullah berkata, adapun Murji'ah, mereka menyatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadah la ilaha illallah, maka dia telah sempurna keimanannya. Imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat. Meskipun dia membunuh yang diharamkan darahnya, dia telah dikatakan sebagai mukmin. Dan meskipun dia meninggalkan mandi janabah serta tidak solat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Imam Abu Hasan Asy'ari menjelaskan, adapun nama Murji'ah bagi pengertian yang pertama adalah tepat kerana mereka menangguhkan perbuatan daripada niat dan akad. Adapun pengertian kedua juga ialah jelas kerana mereka berkata maksiat tidak menjejaskan iman.
Bagaimana ketaatan tidak akan memberi manfaat jika disertakan dengan kekufuran. Murji'ah menurut Al-Murjam Al-Wasit adalah berasal daripada kata nama irja'. Ia mempunyai dua pengertian, iaitu yang pertama penangguhan, yang kedua pengharapan. Antara ciri-ciri akidah Murji'ah ialah iman tidak. Golongan Murji'ah adalah tasdik, membenarkan di dalam hati sahaja, atau tasdik berserta nutut, ikrar dengan lisan sahaja. Adapun amal perbuatan ianya tidak termasuk di dalam hakikat iman. Yang kedua, iman tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Yang ketiga, pelaku maksiat namun mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, kufur terhadap Allah Subhanahu Taala itu adalah jahil terhadapnya, kerana bagi golongan ini keimanan itu adalah makrifat, pengetahuan. Ini seperti mana yang telah dihikayatkan adalah perkataan dari Jam bin Safwan. Yang kelima, sebahagian Murji'ah menyatakan bahawa setiap yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Taala, dosa tersebut adalah dosa besar. Ini seperti mana perkataan Bishr al-Mursili. Penutup bagi tajuk Murji'ah ini ialah ajaran sesat membawa pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh itu, badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat perlu mengatasi masalah akidah yang sudah pasti menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Semoga kita beroleh kefahaman yang jelas dan dapat mengelakkan diri daripada kefahaman yang menyelewan dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih.